Aku nak berniaga online tapi aku tak pandai lah nak syuting-syuting gambar ni. Kamera pun aku tak ada, macam mana aku nak start? Kau ni pun tak tahu, kau tak faham aku sekarang. Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa-siapa yang belum kenal aku lagi, nama aku Jima TV. Dan bagi siapa-siapa yang dah kenal aku, dah subscribe aku, thank you very much. I love you guys. So, untuk hari ni, konten aku adalah berkenaan dengan aku nak sharing dengan korang. Aku nak, ni bukan ajar lah, dia bukan tutorial, the more to sharing session saja. Okay, so aku nak sharing dengan korang macam mana cara aku untuk aku gunakan handphone aku just untuk shooting gambar-gambar produk. Okay, dia konten ni dia lebih sesuai untuk bagi siapa-siapa yang berniaga ataupun suka untuk shooting gambar-gambar yang jenis yang macam apa-apa je lah, tak kisah. Okay, dan bagi siapa-siapa yang macam berniat waktu PKP ni kan, ada ramai yang hilang kerja, nak berniaga tapi ada satu lagi masalah, tak pandai nak shooting barang. Nak shooting barang, dia main objektif, penarik dalam kalau kata kita nak berniaga secara online ni adalah gambar ataupun video yang kau buat. So kalau katakan kau tak pandai buat video, kau nak shooting gambar pun kau tak pandai, kat situ agak susah sikit. Kalau katakan kita nak hire orang pula, nak bayar orang untuk shooting gambar, dah berapa pula nak kena bayar kan? Jadi sekarang ni aku ajarkan korang cara simple, cara basic. Okay, just gunakan handphone korang. Apa handphone yang korang ada tak kisah. Zaman sekarang ni semua orang pakai smartphone. Okay, apa handphone yang korang pakai tak kisah. Aku akan ajarkan korang teknik cara macam mana nak shooting gambar korang dalam keadaan indoor, bukan outdoor. Dalam indoor tapi gambar tu nampak menarik, nampak gah, nampak padu. Okay, so tak kisah korang pakai handphone apa sekalipun. Contoh untuk hari ni aku akan ajar korang dengan aku akan sharing dengan korang. Aku akan gunakan handphone aku. Yang ni aku akan gunakan iPhone 8 Plus. Okay, which is aku gunakan untuk mic aku sekarang. Alright, iPhone 8 Plus. Lepas tu kalau katakan iPhone 8 Plus korang tak ada, korang cuma ada iPhone 5 pun boleh juga pakai iPhone 5, no problem. Okay, boleh pakai, tak ada masalah. Kalau katakan iPhone, korang bukan jenis iPhone, okay, iPhone tak pakai, anti iPhone, pakai Android pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ni aku gunakan Redmi. Okay, Redmi apa aku tak ingat model itu hari yang ada 4 biji kamera ni kan. Dah lupa dah. Okay, lepas Redmi, kalau tak ada Redmi, Huawei pun boleh juga. Apa-apa handphone. Last sekali lah aku tunjuk kat korang. Okay, ni pakai iPad pun boleh, tak ada masalah. iPad ke tablet ke apa jenis pun tak ada masalah. Yang penting benda tu ada kamera, sudah settle. Okay, yang penting ada kamera, settle. Alright, so sekarang ni aku tak nak buang masa lagi. Aku akan tunjukkan dekat korang apa-apa benda yang korang nak pakai dulu, apa benda yang material yang korang kena beli dulu. Alright, dia actually bukan beli lah, benda ni ada kat rumah korang pun tak ada masalah, boleh pakai je, anything. Okay, so aku akan ajar korang A to Z macam mana cara guna dia. Jom, apa benda barang kita nak pakai, jom aku tunjukkan satu persatu. Jom. Alright, so barang-barang yang korang perlukan sebelum nak tangkap gambar. Alright, so benda yang pertama korang kena ada adalah setup lah. Of course Sasul lah, bagaimana Sasul. Okay, so yang perlu korang ada first kali adalah setup. So macam mana yang aku setup kat belakang ni, korang boleh nampak first kali kena ada dia punya background dia. Okay, macam aku nak buat background hitam, so aku pakai background hitam. Alright, lepas tu aku pakai satu lampu kat sini bahagian depan, and satu lagi yang lampu dekat bahagian tepi. Alright, lepas tu apa lagi yang korang perlukan adalah tripod. Okay, and then of course lah handphone korang. Okay, handphone korang, and then korang punya produk yang korang nak shoot. Okay, so kita tak nak buang masa lagi, jom kita shoot terus. Kita terus set up. Okay, so first kali yang sepatutnya korang kena activate dulu dekat handphone korang adalah benda macam ni. Okay, empat segi ni. Alright, aku harap korang nampak lah empat segi ni kan. So empat segi ni dipanggil sebagai grid. Alright, grid ni
adalah untuk korang terletakkan objek korang tu berada dekat mana. Contoh korang nak dia bahagian tepi, korang letak dekat bahagian tepi. Nak dekat tengah, make sure dia dekat tengah macam ni. Ini memudahkan kita untuk placing objek. Okay, kita nak placing objek yang kita nak shoot. Alright, so okay, first nak on grid, kita kena masuk kepada dia punya setting. Right, setting, mana setting? Again, okay, dah masuk setting. Kita pergi dekat bahagian kamera. Okay, kamera. Lepas tu ni, nampak ni grid. Okay, fokuskan sekejap. Okay, grid. Ni dia. Okay, make sure korang turn on. Kalau katakan dia turn off, nampak grid, dia turn off. So, benda ni akan jadi, kalau aku turn off grid tadi, so petak-petak dah tak ada dah. Dah tak ada petak-petak. Okay, so agak susah sikit kau nak placing objek. So apa yang kita kena buat, just turn on grid ni. Lepas tu kita pergi balik ke kamera. First kali, okay, korang dah boleh nampak petak-petak ni dah ada. Okay, so next, apa yang kita nak kena buat, pergi dekat bahagian square. Aku lebih prefer korang pakai square untuk shooting gambar produk. Sebab apa? Sebab normally dekat Malaysia, kita akan post gambar dekat Facebook, dekat Instagram, and banyak lagi tempat lain lah. Tapi yang most famous tempat adalah Facebook dan juga Instagram. Dan kebanyakannya semua tempat-tempat ni akan gunakan gambar yang berskala 4 segi. Okay, berskala 4 segi, square ni. Boleh juga kalau katakan korang nak pakai foto biasa, tapi memanjang dia agak macam kurang sesuai dan dia tak fokuskan kepada objek. Jadi sekarang ni kita nak fokuskan kepada objek, kita masuk kepada square. Okay, dah nampak square macam tu, and then cantik. So next, kita punya produk tadi. Okay, so kita punya produk sekarang ni, kita letak belakang kamera ni, satu letak ke bahagian tepi. Okay, satu letak ke bahagian ni, tengah-tengah ni. Okay, tapi facingkan ke tempat lain. Ini aku punya untuk ni lah, untuk jam lah. Kalau katakan korang jual jam, korang boleh pakai macam ni juga. Alright, so ni letak kat sini, satu. And then lagi satu, kita dirikan dia pula. Okay, lagi satu kita letak macam ni. Alright, so korang nampak sekarang ni reflection cahaya. Nampak reflection cahaya membuatkan dia punya screen ni blur, tak nampak apa-apa. Okay, reflection screen dekat bahagian belakang tu blur, tak ada nampak apa-apa. Dia tak jelas. Okay, nampak tu? Okay, so bila dia punya macam tadi reflection, apa yang kita nak buat, just larikan daripada cahaya. Okay, so macam sekarang korang dah nampak. Okay, dia dah tegak. Tapi satu lagi masalah, dia tak nampak tulisan dalam dia. Tulisan nombor dia ni, nombor apa nama tu, nombor dekat jam tu tak jelas, tak nampak. Jadi apa yang kita kena buat, placingkan lampu atas ni. Okay, lampu ni placingkan dia sampai dia punya nombor tu nampak jelas. Kita main cahaya. Kita main cahaya. Okey. So macam sekarang ni dah nampak jelas. So satu benda lagi yang problem dia, perasan tak dekat bahagian tepi kiri kanan gambar ni, dia ada satu macam putih-putih. Itu salah satu sebab aku punya background lah. Tapi benda tu kita tak nak. Jadi benda yang kita tak nak tu kita zoomkan sikit. Sikit je, jangan zoomkan sangat. Sebab kalau kita zoomkan sangat pakai kamera handphone, dia akan jadi pecah. Gambar tu akan jadi pecah. Okay, so macam ni everything semua dah siap. Okay, dah ngam-ngam, kiri kanan depan belakang semua dah settle. Jadi next, kita nak teruskan seterusnya punya step. Background semua, everything semua dah siap. Lighting, everything semua dah okay. Jadi sekarang ni kita nak gelapkan dia punya background. Okay, macam korang nampak sekarang ni, bahagian tepi-tepi ni semua ni kan, bahagian tepi-tepi dia punya lampu macam berbelak-belak. Lepas tu dia punya background nampak macam tak smooth. And nampak dia punya lampu kejap kelabu, kejap hitam, kejap macam coklat-coklat kuning. Jadi apa yang kita kena buat, fokuskan kamera ni. Okay, kita fokuskan dia punya screen ni. Macam mana kita nak buat, just tekan spot bahagian sini, tekan lama-lama sampailah dia keluar auto focus dengan auto exposure lock. Okay, so bila auto focus dengan auto exposure dah lock, next apa yang kita kena buat, nampak bahagian belah kanan box ataupun belah kiri box korang akan nampak satu bentuk macam bentuk matahari. Jadi apa yang kita nak buat dengan bentuk matahari tu, pergi dekat bentuk matahari tu and then drag ke bawah. Okay, drag ke bawah, maksudnya kita turunkan dia punya exposure.
Okay, kita turunkan cahaya dia tu. Betul tak betul exposure aku pun tak tahu. Okay, alright. So bila kita dah dropkan dia punya cahaya sekarang ni, dropkan ke bawah sikit kan. Alright, so bila kita dah dropkan cahaya dia, korang nampak sekarang ni dia punya hitam kat belakang tu sekata. Okay, sekata. Bahagian hitam belakang-belakang ni semua sekata. Jadi next, apa yang next seterusnya, kita tengok kat bahagian sini sikit. Okay, bahagian sebelah kiri jam, sebelah kiri gambar sekarang ni, belah sini, okay, belah sini dia akan nampak macam ada cahaya sikit. Jadi yang macam tu kita pun tak nak. Jadi apa yang kita nak kena buat, ambil apa-apa macam kertas ke ataupun yang boleh menghasilkan bayang-bayang ataupun letak tangan pun tak ada masalah untuk kawal cahaya yang belah atas ni. Okey, kawal cahaya yang belah atas ni. Ni dia jadi macam ni sebab berpunca daripada cahaya yang belah atas. Jadi macam mana kita nak buat? Letakkan tangan sikit sampai bayang-bayang kita jatuh dekat bawah tu. Okey, letak tangan ataupun letak kertas ke apa tak ada masalah lah. Alright. So macam sekarang ni korang dah nampak dekat bahagian dalam ni, bahagian sini ni akan jadi gelap. Okay. So bila dah everything semua dah siap macam ni, korang dah puas hati, apa lagi? Tekan button, pop, tangkap gambar. Okay, angkat lagi. Try lagi. Next, 1, 2, 3. Okay, tekan. So settle. Alright. Tapi let's say kalau katakan korang still tak puas hati sebab nombor dia tak berapa nampak, nombor dia jadi macam gelap lepas kita dah turunkan dia punya brightness tu. Okay, kita dah turunkan dia punya brightness, dia punya nombor pula macam tak jelas. Jadi apa yang korang kena buat, main dengan objek. Okay, main dengan objek sikit. Okay, saya dah tune macam ni, dah nampak lawa macam ni, dah penuh kasih sayang dah aku rasa dah tu. Okay, siapa yang kita nak kena buat, pump 1 kali, pump 2 kali, pump 3 kali. Tangkaplah seberapa banyak yang kau boleh. Okay, berapa banyak angle yang kau nak. Kalau kata let's say kau bahagian depan kau dah settle, kau nak settlekan bahagian belakang pula ataupun tepi, kita nak main angle pula, kita nak tengokkan bahagian tepi. Okay, just pusingkan saja. Make sure dia berada pada tengah kotak. And then apa yang kita nak kena buat, pump. Okay, nampak cun-cun lawa-lawa kat situ. Okay, so sekarang ni bila kita dah settle untuk shooting belah sini, right, so ada next barang yang kita nak kena buat. Okay, next kerja yang kita nak kena buat. So lepas shooting kat sini, actually kalau katakan korang dah berpuas hati dengan gambar tu pun, dah everything semua dah ok dah boleh post dah gambar tu. Tapi next, untuk mencantikkan lagi gambar tu, korang perlu download 2 jenis apps. Okay, so first kali korang kena download app Snapseed. Second, korang kena download Lightroom. Okay, semua dekat handphone je, tak payah beli dekat PC ke apa, tak payah, just gunakan handphone. So next, kita pergi kepada apps pula untuk aku terus shootkan macam mana cara untuk edit dia. Jom. Okay, so macam tadi gambar-gambar kita semua dah siap dah. Okay, kita dah siap shooting. Kita dah siap shooting, dah apa benda tu semua, everything semua dah settle lah, senang cerita, footage, gambar dah ada dah. Jadi sekarang ni macam aku bagi tahu tadi, kita kena ada 2 apps, sama ada Snapseed dan juga Lightroom. Actually dua-dua kena pakai. Okay, tapi kita akan tengok dulu yang mana okey ataupun tak okey. Jadi sekarang ni aku nak masukkan gambar tadi tu kepada Snapseed dulu. Okay, so kita masuk kepada Snapseed. Mana Snapseed aku? Masuk pada Snapseed and then open from device. Lepas tu kita pilih gambar yang paling elok. Ok, so macam sekarang ni aku dah pilih gambar. Alright, so next kita pergi kepada bahagian tools. Ok, tools and then tekan dekat healing. Alright, lepas tools dengan healing and then kita masuk ke dalam ni, zoomkan sikit, zoom pakai 2 jari. Ok, zoom pakai 2 jari. And then zoom, kita tengok dekat mana ada cacat celah ke tidak gambar ni. Okay, kita cari cacat celah dia. Okay, contoh macam dekat sini sekarang ni, bawah ni. Okay, macam bawah ni korang nampak dia macam ada tak sekata, macam dia punya ada berbelak-belak sikit lah senang cerita. So apa yang kita nak kena buat, so kita dah masuk dekat bahagian healing tadi tu, masuk dekat bahagian sini and then tepek-tepekkan saja. Okay, kecilkan sikit dan tepek-tepek, tarik je. So kita nak bagi yang macam-macam dia macam berbelak-belak tu tak nak ada. Okay, so kita tepek-tepekkan sikit, bagi dia punya warna sekata, bagi nampak warna dia naik.
So aku rasa dah tak ada benda lah. Everything semua okey kat sini. Ni salah tekan. Okey. So contoh macam sekarang ni dah tersalah tekan. Korang nampak dekat sini, tiba-tiba ada lubang ketiga pula dah. Ni. Okey. So apa benda kita kena buat? Undur balik lah cerita dia. Ni sejak bila pun aku tak perasan. Kita undur balik. Okey, nampak macam tadi aku dah tekan sekali tu, dia dah undur. So hilang terus benda tu. Bermaksud last kali, itu pergerakan yang last kali yang aku buat. Bermaksud yang cacat celik kat situ dah settle lah. Okey. So everything semua dah tak ada benda lah. Everything semua dah okey. So apa yang nak kena buat? Kau tekan button yang right tu, tekan button right, and then dia akan back masuk pada asal dia balik. Okey. So next apa benda yang kita nak kena buat? Tekan export. Okey, export belah hujung kanan bawah tadi tu, export. Lepas tu tekan save as a copy. Okey, save a copy. Alright. So dah lepas save a copy, masuk kepada yang kedua, Lightroom pula. Kita masuk kepada Lightroom. Okey, dah settle masuk kepada Lightroom. Okey. Dah masuk kepada Lightroom, dan kau cari gambar tadi tu. Kau upload balik gambar yang kau dah settle masuk dekat Snapseed tadi tu. Upload balik masuk kepada Lightroom. Okey. So bila dah masuk Lightroom, tekan button yang nampak ada button macam lambang ada gambar ataupun ada gambar kamera, and then ada tambah tu. Tekan button tu, tekan from camera roll. Okey, lepas dah from camera roll, kita pilih gambar yang hujung sekali yang pertama. Sebab itu yang kita dah edit. Okey, yang kita dah edit dekat dalam Snapseed tadi. Okey. So bila dah masuk sini, kita pergi dekat bahagian color. Okey, kita pergi dekat bahagian color, and then next kita pergi kepada bahagian, actually jam tadi tu kalau korang perasan, jam tu warna merah. Tapi masuk dalam gambar, kenapa dia nampak macam seolah-olah warna oranye? Jadi kat situ perbezaan warna. Actually sebab tadi aku gunakan lampu warna ada satu lampu tu aku gunakan lampu warna oranye. So that's why jam ni dia lebih kepada warna oranye. Tapi sekarang ni kita dah tersilap warna merah ke oranye pula. Jadi apa benda yang nak kena buat? Masuk balik kepada Lightroom. Okey, masuk kepada Lightroom, and then pilih warna oranye. Okey, pilih warna oranye, dragkan dia. Nampak tak? Nampak tak warna dia berubah? Okey. Nampak tak warna dia berubah? Okey, daripada oranye ke warna ni. Actually kalau katakan korang nak ubah warna terus ubah warna lain pun boleh. Okey. Alright, tapi aku malas lah sebab aku tadi yang jam asal dia warna merah. So kita just buat warna merah aje. Kita ambil warna-warna asal dia. Okey, warna asal dia so ambil warna merah. Alright. So dah settle. Warna merah dah settle. Okey, dah tekan next, tekan done. Okey. And then kita adjust pula dekat bahagian-bahagian. Actually dah tak ada benda dah boleh adjust. Actually aku rasa dah cukup perfect. Gambar ni dah cukup cantik dan dah cukup memang padu gila kalau katakan korang nak publish terus kepada Instagram, Facebook, Shopee, mana-mana yang korang nak letak boleh letak dah. Alright. So bila macam contoh gambar ni dah siap, korang dah masuk kepada Lightroom. Okay, actually dalam Lightroom ni korang boleh buat macam-macam lagi lah. Okay, yang itu korang boleh search kepada dekat dalam YouTube. Tengok je macam mana kita nak ubah tone color ke apa kemudian. Yang ni aku just belajar basic saja. Okay, so macam gambar ni korang dah tengok dah perfect, dah cun, dah lawa, warna dah naik, memang mengancam. So apa benda yang kita nak kena buat? Tekan button right dekat ujung kanan atas tadi tu. Okay, sudah bila dah tekan button right, and then tekan button yang macam ada box. Okay, atas sekali sebelah tanda soal. Okay, sebelah tanda soal, and then tekan button tu, tekan kepada export to camera roll. So this photo successfully export, and then so bila dah settle, inilah dia punya hasil. Mana gambar tadi? Ni dia. Nampak tak? Okay. So ini dia punya hasil last. So warna dia kau nampak tak? Ini warna sebelum, warna macam warna oranye. So ini warna selepas. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Alright. So settle. So, itu sajalah daripada aku, Jimah TV, untuk video kali ini. Thank you very much for everything. Bagi siapa-siapa yang join dan tengok aku daripada awal, hopefully korang boleh dapat tangkap macam mana aku buat. Hopefully korang dapat satu ilmu yang baru. Okay, aku just sharing apa yang aku tahu. Ni bukan tutorial, ni more to share saja dengan korang. Jadi kalau katakan korang suka video ni, jangan don't forget to click thumbs like, dan juga don't forget to subscribe my channel. Okay, so itu saja bosku. Kita jumpa lagi next video yang akan datang. Thank you very much. Itu saja daripada Jimah TV. Kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.